السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Yang dihormati lagi dimuliakan Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, sedang hadirin mukminin, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan sekalian tajuk mengenai apa yang kita panggil sebagai i'tibar ataupun pelajaran yang seharusnya kita perolehi melalui apa yang kita panggil sebagai kes tembak dan bunuh yang menggunakan hitman ataupun hired killer, pembunuh upahan, yang semakin menjadi-jadi dalam negara kita. Apatah lagi di negeri Kelantan ini yang bersempadan dengan negara jiran yang mudah untuk menyeluduk masuk atau menyeluduk keluar, sama ada penjenayah itu sendiri ataupun senjata api yang tidak dibenarkan penggunaannya oleh pihak berkuasa dalam negara. Maka pendekatan kita pada malam ini antara lain kita akan melihat beberapa potong ayat Al-Quranul Karim, beberapa kalam Allah Subhanahu wa taala, melihat bagaimana Allah taala melarang keras dan apakah perspektif Al-Quran dan bagaimana para fuqaha mengulas isu itu berdasarkan kepada nas daripada Al-Quran. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana sabdaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dengan menggabungkan kedua-dua masa yang disebut sebagai the sources of Islamic law ini, sumber undang-undang Islam ini, akan menyebabkan ataupun menghasilkan kita menjadi seorang Islam yang semakin bertakwa, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama kita akan melihat aspek perundangan dengan menggunakan pengalaman peribadi saya sebagai peguam bela di Mahkamah Tinggi Malaya, mengendalikan kes-kes bunuh dan seumpamanya, untuk kita melihat realiti yang berlaku ini dan kita sesuaikan dengan kehidupan kita sebagai seorang Islam yang beriman, yang ingin mencari keselamatan dunia dan juga keselamatan di hari akhirat. Sidang hadirin mukminin, yang pertamanya saya ingin mengajak tuan-tuan sekalian untuk melihat kepada suratul Nisa ayat 93. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Maksudnya, sesiapa yang membunuh, wa may yaqtul, sesiapa yang membunuh, mukminan, orang yang beriman, muta'ammidan, dengan sengaja. Natijah dia, hasil dia ialah
fajazauhu, maka balasan ke atas orang yang melakukan jenayah ini ialah jahannam. Mereka akan dilontarkan oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalam neraka jahannam itu selama-lamanya. Sudahlah kekal dalam api neraka Allah Ta'ala sambung lagi dengan perkataan wa ghadiballahu alaihi, kemurkaan Allah ke atasnya. Masuk dalam api neraka tu kita tahu dah, mana ada orang yang Allah Ta'ala suka dilemparkan ke dalam api neraka. Tetapi ayat ataupun kalimah yang digunakan oleh Allah Ta'ala itu menggambarkan penegasan daripada Allah Azza wa Jalla tentang besarnya dosa membunuh orang yang beriman. Lempar masuk dalam api neraka, dan neraka tu Allah Ta'ala namakan sebagai jahannam. Lepas tu Allah Ta'ala kata wa ghadiballahu alaihi, Allah Ta'ala murka ke atasnya, wa la'anahu, dan Allah Ta'ala laknat ke atas dia. Dahlah murka, tambah lagi satu perkataan laknat Allah Ta'ala ke atas dia. Wa a'adda lahu azaban azima. Orang tahu dah kalau masuk dalam neraka jahannam memang azab, tapi ujung ayat tu Allah Ta'ala tambah satu lagi perkataan azaban azima, azab yang sangat besar, menggambarkan betapa dahsyatnya akibat yang akan berlaku kepada sesiapa di kalangan orang-orang Islam yang membunuh nyawa manusia yang dilarang dalam agama. Dalam konteks ayat yang kita baca sebentar tadi, bila dia bunuh satu orang yang beriman, maka akibat yang akan berlaku kepada dia adalah sebegini. Sedang hadirin mukminin, kita boleh tengok di keliling kita. Tuan-tuan baca surat khabar, tengok TV, tuan-tuan tengok kadang-kadang adik-beradik bergaduh. Kan? Adik-beradik bergaduh, setan masuk campur. Setan tolong provoke, tolong bangkitkan lagi kemarahan. Kemudian akhbar melaporkan bagaimana orang tu kemudiannya dia dah tak boleh nak tahan sabar. Yang seorang ambil kursi, empuk abang dia. Yang abang tak boleh tahan, ambil benda lain pula. Adik nak pertahankan diri, bubuh pisau, mati seorang. Sedang hadirin mukminin, begitu juga yang berlaku sehari dua ni di Pulau Pinang. Satu orang toke, orang Melayu Islam yang pernah viral dalam media sosial kerana ada kes dengan JPJ. Dia tak puas hati dengan JPJ, kemudian dijumpai dibunuh lebih kurang pukul 3 pagi di Pulau Pinang, ditembak 5 ataupun 6 das. Tuan-tuan sekalian, ini semua cerita yang kita akan mulakan perbahasan itu dengan melihat pertamanya kepada Al-Quran. Apa yang disebut oleh Al-Quran tentang perkara ini. Sidang hadirin mukminin, jikalau kita melihat yang pertamanya Allah Ta'ala sebut jahannam. Maksudnya orang tu masuk dalam api neraka jahannam. Maka timbul persoalan, kenapa neraka jahannam? Kalau dia orang Islam, adakah orang Islam masuk dalam api neraka jahannam? Sepanjang yang kita tahu, yang masuk dalam neraka jahannam adalah orang kafir, adalah orang munafik. Kenapa ayat ini menggunakan bahawa ada orang Islam yang dilemparkan ke dalam api neraka jahannam? Itu poin yang pertama. Yang kedua, sidang hadirin mukminin, Allah Ta'ala guna perkataan khalidan fiha, kekal di dalamnya. Bila kita orang Melayu, bila kita guna perkataan kekal, khalidan fiha, yang kita faham, dia takkan keluar dah. Masuk dalam neraka, dan neraka tu Allah Ta'ala bagi nama jahannam. Lepas tu masuk dalam neraka jahannam, kekal pula, tak keluar-keluar. Sedangkan setahu kita, mana-mana orang Islam, walau besar mana dosa yang dia lakukan, walau selama mana dia diseksa dalam api neraka, lambat laun dia akan keluar daripada api neraka Allah
dan dimasukkan ke dalam syurga lantaran iman dia. Walaupun sedikit, walaupun banyak dosa dia yang dilakukan kepada Allah Ta'ala, tapi lambat laun akhirnya dia akan dimasukkan juga ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita nak tengok bagaimana para fuqaha dia ambil daripada nas dan dia keluarkan hukum. Yang tu yang kita nak tahu, metodologi, cara para ulama dia mengeluarkan hukum. Kemudian yang ketiga yang kita sebut tadi, ghadab, kemurkaan Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala mempunyai sifat murka. Murka itu ataupun kemarahan itu, marah itu adalah salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma marah Allah Ta'ala, kemurkaan Allah Ta'ala kita tak boleh samakan dengan manusia. Itu sahaja. Kadang-kadang ada orang kita ni tuan-tuan sekalian, dia terlajak pula tuan-tuan. Dia terlajak bila dia menghuraikan soal akidah, termasuk soal sifat Allah Ta'ala, dia terlajak pula. Dia kata Allah Ta'ala ni tidak berada di, Allah Ta'ala ni tidak bertempat. Ni pun kita dah pening dah. Allah Ta'ala tidak bertempat. Tuan-tuan sekalian, kita hanya terima apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis Nabi. Kalau alal arsh, kalau di atas arash, di atas arash. Apa maksud di atas arash? Aku pun tak tahu, engkau pun tak tahu. Ada orang dia kata, oh tak boleh kata atas arash. Pasal apa? Itu dikira tempat. Tuan-tuan, saya pun tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu arash tu apa. Dia tu tempat ke? Dia tu apa ke? Kita tak tahu. Tapi bila Allah Ta'ala kata arash, arash. Tapi yang kita percaya, kalau sebut atas ke, bawah ke, kiri ke, kanan, Allah Ta'ala dia tetap tak sama. Tetap tak sama. Cuma kita terima apa sahaja yang ada dalam Quran, kita terima apa sahaja dalam hadis Nabi, tanpa mentakwilkan makna itu. Kecuali ada dalil yang mentakwilkan sifat-sifat berkenaan. Yang tu yang kita kena pegang. Kalau digunakan perkataan Allah Ta'ala turun ke langit dunia, Allah Ta'ala turun ke langit dunia, walaupun manusia pun turun juga, tapi takkanlah Allah Ta'ala turun dengan manusia turun tu sama. Bagaimana, apa maksud sebenar Allah Ta'ala turun, saya pun tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Jadi kita tidak perlulah membebankan fikiran kita dengan perkara yang di luar daripada kemampuan. Jangan kita fikirkan, kita sekadar terima apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak takwil dengan dalil, tuan-tuan sekalian. Yang keempat, laknat. Wala'anahu Allah Ta'ala laknat dia. Apa makna laknat? Laknat dengan perkataan mudah, orang yang dilaknat oleh Allah ataupun tempat yang dilaknat oleh Allah, maka orang itu ataupun makhluk itu ataupun tempat itu dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna laknat. Dahlah murka, laknat pula. Makna bila laknat, dia jauh daripada rahmat, belas kasihan bahasa Melayunya, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu antara beberapa balasan. Ada 4 punishment yang disebut dalam surah An-Nisa ayat 93 yang akan berlaku kepada orang yang melakukan pembunuhan. Sidang hadirin mukminin, dalam dunia kita hari ini, biasanya orang akan tanya, kenapa ada sebilangan orang bila dia nak melakukan pembunuhan, dia tidak melakukannya sendiri, tapi dia upah orang lain, yang kita panggil hitman ataupun hired killer. Ni para jemaah dekat masjid, nak sebut, saya pun nak sebut tak pasti betul ke tak, Cekok, Masjid Cekok. Pada rumah saya bukan jauh pun, Bukit Marak je, tapi nak sebut tu tak berapa pandai. Tuan-tuan, di Masjid Cekok ni, siapa yang biasa tengok movie, yang biasa tengok filem barat, maka dia akan biasa dengar perkataan hitman. Ataupun siapa yang suka main game,
Kan anak-anak muda, remaja yang suka main game, dia tahu sangat Hitman dia ada banyak version, kan, ataupun hired killer. Bahasa Melayunya Hitman ataupun hired killer ni kita panggil pembunuh upahan. Soalannya, kenapa ada orang bila dia nak bunuh orang lain, maka dia tak buat sendiri, tapi dia hire, dia upah orang lain. Dia ada kesan undang-undang, dia ada isu undang-undang. Antaranya, sidang hadirin mukminin, apabila satu orang dia bunuh mangsa dia sendiri yang bunuh mangsa itu, kebiasaannya senjata ada pada dia. Kebiasaannya senjata ada pada dia. Kalau tuan-tuan masih ingat kes pembunuhan Datuk Taha oleh Datuk Mokhtar Hashim puluhan tahun yang lalu, kan? Dan Datuk Mokhtar Hashim didapati bersalah sampai kepada mahkamah terakhir, the highest, mahkamah tertinggi dalam negara pun dia gagal dalam rayuan dia. Maknanya mahkamah setuju, kata dia salah, dia bunuh Datuk Taha. Apa yang berlaku tuan-tuan? Sebab pembunuhan itu bila kita yang lakukan sendiri, peluru yang ada pada mayat mangsa, bila kita buat ballistic test, didapati peluru tu datang daripada pistol yang kita punyai. Pistol yang kita punyai, pistol itu dalam simpanan kita, ataupun kita suruh siapa-siapa simpan, orang tahu itu pistol kita, maka pihak polis dapat menjejaki siapa tuan punya kepada pistol berkenaan. Itu bahasa mudah untuk tuan-tuan faham kenapa risiko tinggi kalau kita bukan kita lah. Kalau ada orang dia nak bunuh mangsa dia sendiri yang bunuh, dari segi undang-undang dia mudah untuk ditangkap, didakwa dan didapati bersalah dalam mahkamah dalam negara kita ni. Mudah je. Kebiasaannya mudah. Mungkin satu dua kes yang terkecuali. Berbeza dengan menggunakan pembunuh upahan. Pembunuh upahan, bila dia yang bunuh, senjata ada pada dia. Bila satu orang mangsa ditembak, pihak polis akan siasat kenapa dia ditembak, apa dia motif pembunuhan, sebab kepada pembunuhan. Bila tengok sebab kepada pembunuhan, maka siapa berpotensi menjadi musuh dia, maka polis akan tangkap musuh dia. Tapi pada musuh dia tidak ada senjata, kerana musuh dia telah mengupah orang lain. Maka dari segi evidence, dari segi chain of evidence, rantaian keterangan, rantaian bukti, nak kumpul bukti-bukti tadi dan nak tengok rantaian keterangan itu yang menyebabkan kebanyakan pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh upahan kebanyakannya tidak dapat diselesaikan. Malah tidak dapat ditangkap pun si pembunuh upahan berkenaan. Sebab itu dalam konteks masyarakat moden pada hari ini, pembunuh upahan ataupun membunuh dengan cara menggunakan pembunuh upahan semakin berleluasa, kerana dia boleh menyelamatkan orang yang menghendaki mangsa itu dibunuh daripada ditangkap dan didakwa di mahkamah oleh pihak yang berkuasa. Baik. Sidang hadirin mukminin, timbul soalan yang pertama, apa yang akan berlaku kepada si pembunuh di alam akhirat nanti? Adakah dia akan kekal di dalamnya selama-lamanya? Kenapa timbul persoalan ini? Kerana Quran menggunakan perkataan khalidan fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Bila kita dengar perkataan khalidan fiha, kekal di dalam neraka selama-lamanya, biasanya kita faham maknanya kekal ialah makna kekal selama-lamanya, takkan keluar sampai bila-bila. Itu yang kita faham. Baik. Sidang hadirin mukminin, kita dapati bahawa para fuqaha berbeza pendapat tentang perkataan khalidan fiha.
Apa makna khalidan fiha yang digunakan oleh Allah Ta'ala dalam ayat berkenaan? Umpamanya, kita dapati bahawa sekurang-kurangnya ada 6 pendapat di kalangan para ulama berkenaan dengan khalidan fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa khalidan fiha membawa maksud ancaman kekal dalam neraka ini ialah apabila seorang yang bukan Islam membunuh seorang Islam yang beriman. Itu makna khalidan fiha. Itu makna khalidan fiha. Kekal dalam neraka tu kerana pembunuh tu bukan Islam dan dia membunuh seorang Islam yang beriman. Sebab itu khalidan fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Tetapi majoriti ulama, jumhur ulama menganggap pendapat ini dhaif. Pendapat ini sebagai lemah, tak boleh dipertahankan. Kerana orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul, memang dia akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Tak perlu tunggu dia bunuh orang Islam. Dia tak bunuh orang Islam sekalipun. Dia tak pukul pun orang Islam. Tapi dia kafir. Dia syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta orang Melayu sekalipun, kalau dia syirik kepada Allah Ta'ala, maka dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Pasal tu tuan-tuan, kita orang Islam ni memang seboleh-bolehnya tak mau syirik kepada Allah. Kita cukup takut tuan-tuan. Kalau kita nama je orang Islam, sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, pergi haji, pergi umrah, tapi pada masa yang sama beriringan dengan amalan-amalan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ustaz, takkan kot kita orang Islam kita nak syirik kepada Allah? Takkan kot? Tuan-tuan sekalian, yang inilah yang diperdebatkan sampai sekarang. Yang duk jadi bergaduh siang malam pasal isu ni. Kita dah sebut banyak kali, minta pertolongan dengan orang mati itu tak boleh dipanggil sebagai tawassul. Tapi orang yang mempertahankan amalan, minta tolong dengan orang mati, dia tetap kata itu tawassul. Hak tu yang kita pening. Bubur dengan laksa sama ke tuan-tuan? Dia kata sama. Dua-dua tu dia bukan kering, dia ada air, dia kata. Dua-dua tu berair. Memanglah bubur pun dia ada air dia, laksa pun dia ada kuah dia. Dua-dua berair, tapi laksa nama dia laksa, dia bukan bubur, bubur bukan laksa. Tapi ada orang, dia tengok dalam tu ada air, ada berair macam tu, dia tidak kering, yang bubur pun dia berair, kita pun tetap kata bubur dengan laksa sebagai sama. Mana boleh? Muslimin muslimat sekalian, tawassul ialah minta kepada Allah dengan bertabarruk, ambil keberkatan apa-apa. Kan? Contohnya apa dia? Ya Allah, dengan keberkatan ayat Quran yang aku baca ni, engkau tolonglah aku. Minta dengan Allah, dengan minta kalau ada kebaikan daripada ayat Quran yang kita baca, itu makna tawassul. Tawassul dengan Nabi, ya Allah, ya Tuhanku, dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tolonglah aku. Kita minta dengan Allah tapi bertabarruk dengan Nabi, itu tawassul. Tapi orang kita hari ni minta dengan mayat dalam kubur tu, yang mayat dalam kubur pun tak tahu selamat ke tidak lagi, tiba-tiba kita kata itu tawassul. Tuan-tuan sekalian, itu bahaya. Dia tak boleh nak beza. Benda itu adalah benda yang membawa ke amalan yang membawa kepada syirik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, apa beza? Selama ini kita duk lawan dengan Kristian, duk kata dekat Kristian yang kau buat tu salah. Kita memuliakan Jesus Christ, kita memuliakan Nabi Isa alaihissalam, tapi kita tak pernah menjadikan Isa itu sebagai Tuhan, sebagai tempat meminta pertolongan. Tapi orang Kristian menjadikan Jesus sebagai tempat dia minta tolong.
Jadi apa yang dilakukan oleh sebahagian daripada orang-orang Islam ini, sama ada mereka sedar ataupun tidak, mereka telah pun menjejaki amalan orang Kristian yang mensyirikkan Allah Ta'ala dengan Nabi mereka. Yang ni yang bahayanya. Kalau orang Kristian mensyirikkan Allah Ta'ala dengan Nabi Isa alaihissalam, ada di kalangan orang-orang Melayu telah pun mulai melakukan perbuatan yang mana dengan Allah Ta'ala patut dia minta dengan Allah, tapi dia minta dengan wali dia, makhluk Allah Ta'ala, ganti kepada minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bahaya perbuatan sedemikian. Baik, sidang hadirin mukminin, apa dalil dia bahawa orang kafir dia tak bunuh orang pun dia tetap dalam api neraka, dia tetap dilaknat oleh Allah Ta'ala? Kita lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 64 hingga 65. Firman Allah Ta'ala, innallaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'iran khalidina fiha. Sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala la'anal kafirin, melaknat orang-orang kafir, melaknat orang-orang kafir, wa a'adda lahum sa'iran khalidina fiha, dan menyediakan bagi mereka neraka yang api yang menyala-nyala, mereka kekal di dalamnya, fiha khalidina fiha abada, kekal dalamnya selama-lamanya. Khalidin, kekal, abada, selama-lamanya. Tengok perkataan yang digunakan oleh Allah Ta'ala. Lepas itu dia kata mereka tidak memperolehi, la yajiduna waliya, mereka tidak memperolehi seorang pelindung pun, wala nasira, dan juga tak dapat pertolongan daripada seorang penolong pun. Itu adalah dalil yang menyebabkan jumhur ulama menolak pendapat pertama yang mengatakan bahawa ayat yang kita baca mula-mula tadi menunjukkan bahawa orang yang bunuh itu sebagai orang yang kafir. Dia kata tak, mana pembunuh tu orang Islam sekalipun kekal dalam neraka. Baik, itu pendapat yang pertama yang ditolak oleh jumhur ulama. Pendapat yang kedua, dia kata apa? Dia kata maksud ancaman kekal dalam api neraka ini ditujukan kepada orang yang menghalalkan perbuatan membunuh seorang yang beriman. Siapa yang menghalalkan perbuatan membunuh orang yang beriman, maka itu yang dikatakan sebagai orang yang kekal dalam api neraka Allah. Dia sama macam orang yang tidak melaksanakan undang-undang Islam, kan? Siapa yang tidak melaksanakan undang-undang Islam tapi i'tikad masih kata benda tu wajib, maka dia berdosa, tetapi dia masih Islam. Tapi siapa-siapa yang kata dah undang-undang Islam ni tak sesuai, dia dah terkebelakang, baik ambil undang-undang barat umpamanya, maka dia menjadi kafir. Dia jadi terbatal syahadah dia kerana dia beriktikad benda yang datang daripada manusia lebih baik daripada yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbuatan dia yang menukar hukum Allah, itu salah. Dia macam tuan-tuan sekalian, ada orang tak setuju dengan Ibn Taymiyah, kan? Dia tak setuju dengan Ibn Taymiyah, tapi dia tak baca elok-elok. Dia suka melompat. Dia kata Ibn Taymiyah ni sebagai pendorong keganasan. Dia kata Ibn Taymiyah sebagai pendorong keganasan. Sebab apa? Sebab dia kata fatwa Ibn Taymiyah banyak cerita suruh bunuh orang. Fatwa Ibn Taymiyah banyak sebut bunuh, halal darah, sikit-sikit halal darah, sikit-sikit bunuh orang. Muslimin muslimat sekalian, kalau kita nak guna formula macam tu, Quran berapa banyak ada ayat cerita pasal bunuh, pasal perang? Adakah kita nak kata Quran menganjurkan keganasan? Hadis Nabi, berapa banyak hadis yang cerita pasal hukum bunuh, pasal halal darah manusia dan sebagainya? Adakah kita nak kata hadis Nabi menggalakkan keganasan? Dan baru-baru ni kalau tuan-tuan tengok satu kajian
yang buat perbandingan, comparison, perbandingan antara Quran dengan Bible. Quran dengan Bible. Pasal apa? Kerana Barat duk kata Islam menganjurkan keganasan, Islam menggalakkan keganasan. Maka ada satu research, dia buat perbandingan Quran dengan Bible. Quran dengan Bible. Bible tuan-tuan tahu, dalam Bible ada dua. Ada New Testament, ada Old Testament. Ada perjanjian baru, ada perjanjian lama. Perjanjian lama tu kalau orang Islam kita kata dulunya Taurat, tapi dia dah hilang dah. Perjanjian baru untuk orang Kristian, kan? Injil, tapi kemudian benda tu dah hilang dah. Tapi masih diterima oleh orang Kristian dan mereka menganggap itu sebagai New Testament. Kajian tu tuan-tuan sekalian, dapatan dia, finding dia apa? Finding dia dapati bahawa kalau kita nak guna kalau kita nak kata Quran menganjurkan keganasan dengan sebab dalam Quran ada hukuman bunuh, dalam Quran ada perkataan-perkataan yang membawa kepada arti keganasan, maka dia ada satu sistem, dia ada satu software, dia banding berapa banyak ada dalam Quran, berapa banyak ada dalam Bible. Finding dia, dapatan dia mendapati yang dalam Bible 2 kali ganda lebih banyak daripada Quran. Tapi Barat tidak pernah mengatakan Bible itu sebagai penganjur keganasan, walaupun perkataan yang membawa kepada keganasan dalam Bible 2 kali ganda lebih banyak daripada Quran. Lepas tu dia banding pula antara Taurat dengan Injil. Bagi kita lah, tapi sekarang dah tak ada. Mana antara Old Testament, perjanjian lama dengan perjanjian baru. Hak mana lebih banyak ayat yang cerita pasal keganasan didapati yang dalam Old Testament, dalam perjanjian lama yang orang Yahudi duk baca tu, tuan-tuan sekalian, yang tu lebih banyak daripada perjanjian baru yang diamalkan oleh orang-orang Kristian pada hari ini. Tapi dunia tetap mengatakan bahawa Islam yang melakukan keganasan. Ni masalah dia tuan-tuan. Ibn Taymiyah tuan-tuan, dalam fatwa dia bukan salah apa pun. Dia sebagaimana kita bincang masalah sesiapa yang sengaja meninggalkan solat, kan? Sesiapa yang sengaja tak semayang, hukum dia apa? Banyaklah hukum dia. Tapi ringkas cerita ada 2 pendapat. Para ulama bagi pada 2. Satu kata kafir, kan? Jadi dia bukan Islam, dia jadi bukan Islam, terkeluar daripada Islam, wajib dibunuh. Kemudian ada yang kata tak, dia tidak terkeluar daripada Islam, cuma dia dosa besar. Tapi ada juga pendapat lain pula yang kata dia tidak jadi kafir tapi wajib dibunuh. Macam-macam lah pendapat. Adakah dengan sebab kita bincang fatwa ulama yang kata wajib bunuh orang yang meninggalkan sembahyang, itu bermakna bahawa Islam menganjurkan keganasan? Tak. Kita menakalkan pendapat ulama yang kata halal darah sesiapa yang dah kahwin kemudian dia berzina, adakah itu maknanya kita menganjurkan keganasan? Bukan. Sebab apa tuan-tuan? Kalaulah kita sebut siapa yang berzina, maka halal darah dia. Siapa yang tak semayang, halal darah dia. Habis macam mana dengan kerajaan Malaysia? Kerajaan kita tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Kerajaan Malaysia, dalam negara kita, siapa yang bawa dadah cannabis 200 gram dalam milik dia, exclusive possession, halal darah. Halal darah ke tak halal darah? Tuan-tuan, saya tukar perkataan je. Di sisi negara kita, 39B Akta Dadah Berbahaya, gantung sampai mati. Gantung sampai mati itu maknanya halal darah. Itu je. Adakah maksudnya kerajaan Malaysia adalah kerajaan yang menggalakkan keganasan? Tidak. Kidnapping, menculik, kita culik budak. Dalam undang-undang negara kita, jenayah menculik boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati, halal darah juga. Adakah kita nak kata kerajaan kita sebagai kerajaan pengganas? Kan?
bukan kerajaan pengganas, tapi hukum hakam. Yang tu hukum hakam atas dunia, yang agama ni hukum hakam untuk hari akhirat, membawa kepada keredaan Allah ataupun kemurkaan Allah Ta'ala. Ibn Taymiyah tuan-tuan, dalam satu fatwa dia, satunya yang dikritik, yang orang yang tak setuju dengan Ibn Taymiyah, dia tak setuju sebab Ibn Taymiyah kata sesiapa yang mewajibkan talaffuz niat, siapa-siapa yang wajibkan usalli fardal maghribi 3 raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala, halal darah dia. Oh, ni melampau ni, takkan kena bunuh sebab mewajibkan lafaz niat. Nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan duduk di Kota Baru ni, tuan-tuan mazhab apa? Tak ada mazhab. Mazhab Syafi'i kan? Mazhab Syafi'i tuan-tuan sekalian, tuan-tuan cari dalam mazhab Syafi'i, start daripada Imam Syafi'i, murid dia Buwaiti, Muzani, apa semua tu, tuan-tuan turun bawah, Imam Nawawi, Rafi, turun bawah lagi, Ibnu Hajar, apa semua tu, sampai kepada Ar-Ramli dan lain-lain. Tuan-tuan tengok, cari sampai tahap Syekh Daud Fatani dan sebagainya. Cuba tuan-tuan cari, ada tak ulama dalam mazhab Syafi'i kata melafazkan niat, talafuz niat itu sebagai wajib? Ada tak? Ada? Usalli itu wajib, ada tak? Usalli fardal maghribi wajib, ada tak? Tak ada. Yang ada pun sunat je. Yang ada pun dalam mazhab Syafi'i hanya sunat. Tiba-tiba ada orang kata wajib lafaz niat. Nak tanya tuan-tuan, itu apa hukum dia? Kita menukar hukum Allah Ta'ala, kan? Menukar hukum Allah Ta'ala. Benda yang tak wajib kita kata wajib, benda yang sunat kita kata wajib, benda yang wajib kita kata harus, benda yang harus kita kata haram, benda yang haram kita kata makruh. Itu maknanya menukar hukum Allah Ta'ala. Siapa yang menukar hukum Allah Ta'ala, darah dia halal. Kecuali orang ni kata haram, yang ni kata makruh. Sebab apa? Sebab benda khilaf, benda berbeza pendapat. Yang tu tak apa. Yang tu tak apa, sebab benda khilaf. Ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh, kan? Tu Imam Masjid Cekok kata isap rokok makruh sebab dia isap rokok, contohnya. Ada. Tu Imam Masjid Muhammad dia kata haram, pasal apa? Sebab dia tak isap rokok. Dia kata haram. Kita buka kitab fiqh. Oh betul, ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh. Maka kita tak boleh kata orang ni menukar hukum agama, sebab memang khilaf. Tapi kalau benda yang tak ada khilaf, ataupun tak ada ulama yang kata wajib, tak ada ulama kata wajib, tiba-tiba kita yang kata wajib, kita wajibkan. Ulama paling-paling kata pun, paling tinggi pun dia kata sunat, tiba-tiba kita pergi kata wajib. Maka itu yang dikatakan menukar hukum Allah Ta'ala. Siapa yang tukar hukum Allah Ta'ala, darah dia halal. Itu fatwa Ibn Taymiyah. Salah ke? Tidak salah tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah dalam dunia Islam, mana-mana mazhab sekalipun, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, 4 mazhab utama ni tuan-tuan sekalian. Siapa yang menukar hukum, siapa yang menukar hukum Allah Ta'ala, hukum dia terkeluar daripada Islam. 4 mazhab tuan-tuan tengok. Siapa yang sengaja tukar hukum Allah Ta'ala, bukan sebab khilaf, tapi dia sendiri pergi tukar, maka hukumnya dia terkeluar daripada Islam. Terkeluar daripada Islam maknanya kafir. Sebab tu Ibn Taymiyah kata, siapa yang mewajibkan lafaz niat, maka dia halal darah dia. Tiba-tiba kita yang tak suka ke Ibn Taymiyah, pergi kata Ibn Taymiyah sebagai penggalak keganasan. Ini masalah. Baca buku tak baca elok-elok, lepas tu kata orang jahat. Pada engkau tu yang jahat. Baca main lompat-lompat sembrono, ikut dan ikut suka. Tak boleh. Baca, nak kata orang jahat, baca elok-elok dulu.
Jangan duk baca secara tidak berhati-hati. Baik. Sidang hadirin mukminin, pendapat yang kedua ini juga adalah pendapat yang lemah, yang dhaif. Sebab pendapat yang kedua kata, yang kekal dalam api neraka ini ialah orang yang menghalalkan perbuatan membunuh orang mukmin. Imam Ahmad bin Hanbal tak setuju dengan pendapat ini dengan berhujjah bahawa orang yang menghalalkan untuk membunuh orang mukmin adalah kafir walaupun dia tak bunuh. Walaupun dia tak bunuh, dia tetap kafir. Katalah ada di kalangan kita ni, Tok Imam pergi tanya, Syekh atau Haji, apa hukum bunuh orang Islam? Syekh ni pergi jawab, dia kata halal, boleh bunuh orang Islam. Maka pendapat dia tu, benda yang keluar daripada mulut dia, dia mengatakan bahawa halal membunuh orang Islam. Perkataan itu perkataan yang boleh menyebabkan dia menjadi kafir walaupun dia tak bunuh. Dia bagi pendapat je. Tetapi bila dia menghalalkan darah orang Islam tanpa hak, maka itu dianggap sebagai menukar hukum Allah Ta'ala walaupun dia tak pukul orang tu. Bunuh memang tak lah, pukul pun tak. Hanya bagi pendapat, itu membatalkan syahadah. Sebab itu tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal dia tak setuju dengan pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahawa kalimah itu terdapat kalimah lain yang merupakan kelanjutan dia. Siapa yang mengaji lughah, siapa yang belajar bahasa Arab, kita panggil takdir syarat. Dia ada yang dipanggil sebagai takdir syarat. Maknanya ayat itu maksud dia yang sebenarnya ialah maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Sambungan dia, jikalau Allah membalasnya. Ada juga ulama berpendapat macam tu. Tapi pendapat ini pun tidak sunyi daripada kritikan daripada ulama lain. Baik. Apa faedah bila kita maka balasannya adalah jahanam kalau kita nak kata jikalau Allah membalasnya? Jadi takdir syarat tu pun para ulama tak setuju dengan hujah yang sedemikian. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa pendapat yang ketiga pun ditolak oleh jumhur ulama. Pendapat yang keempat mengatakan bahawa ayat ini merupakan salah satu alasan penyebab yang menyebabkan seseorang itu kekal di dalam api neraka. Tapi jikalau didapati ada penghalang lain, maka orang tu dia takkan kekal dalam api neraka. Contoh dia bagi, katalah satu orang anak, status seorang anak menyebabkan seseorang itu mendapat warisan daripada orang tua. Katalah kita, dengan sebab kita ni jadi anak, maka kalau ayah ataupun mak kita mati, kita akan dapat harta dia, kan? Kita akan dapat pusaka dia. Maka bila dia jadi kafir, kalau dia kafir, dapat tak? Dapat tak? Tak dapat. Siapa yang kafir? Tak kira siapa pun. Either one. Salah seorang. Katalah ayah mati. Ayah Muslim. Anak pun Muslim. Sepatutnya dapat harta pusaka, kan? Sepatutnya dapat harta pusaka. Sebab apa? Sebab bila kita mengaji faraid, warisnya 5. Waris 5. Ni tuan-tuan tahu tak ni? Tahu? Senang je ingat. 5. Tuan-tuan ingat jari tuan-tuan 5 ni senang je. Bila satu orang mati, waris dia 5. Ini undang-undang kita kata faraid, harta pusaka. Bila satu orang mati, waris dia 5. Siapa dia 5? Ayah dia, mak dia, kan? Ayah dia, mak dia, pasangan dia. Pasangan maknanya suami dia atau isteri dia. Nombor 4 siapa? Anak lelaki, anak perempuan. Senang je ingat. Kalau tuan-tuan bertukar pun tak apa. Yang penting 5 ni. Ayah, mak, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. 5. Senang je ingat. Orang tu mati, siapa waris dia? Cari 5 ni. Ada ke tak ada? Hidup ke tak lagi? Baik. Muslimi muslimat sekalian, kita sebagai anak dapat harta pusaka daripada ayah kita. Tiba-tiba sepatutnya dapat. Sepatutnya dapat. Tiba-tiba
ayah sebelum dia mati dia kafir, na'udzubillah, terbatal syahadah dia. Bicara-bicara confirm ayah dia terbatal syahadah sebelum dia mati. Kan? Selepas mati mana boleh terbatal syahadah? Kan? Orang mati tiba-tiba jadi kafir, tak boleh. Kafir ni sebelum dia mati, masa dia hidup. Dapat tak harta tu? Tak dapat. Walaupun anak dia Muslim, sebab tak boleh mewarisi antara orang Islam dengan orang kafir. Tak boleh. Sama juga kalau anak dia Muslim, ayah dia mati, ayah dia Muslim, kan? Tapi sebelum ayah dia mati tu, sebelum berlaku tu, anak dia terkeluar daripada Islam, sebab syirik ke sebab apa ke, dia terkeluar daripada Islam, maka terhalang anak tadi daripada mendapat harta pusaka ayah dia, walaupun dia satu orang, walaupun dia seorang anak sebenarnya, walaupun dia sebelum itu Muslim. Baik, jadi muslimin muslimat sekalian, itu maksud dia, bahawa benda tu boleh jadi berubah. Maka dia kata perbuatan membunuh seseorang itu merupakan penyebab orang tu kekal dalam neraka. Bunuh orang Muslim, penyebab orang tu kekal dalam neraka. Tapi dengan sebab status dia sebagai seorang yang beriman, maka dia tidak kekal dalam api neraka. Ini berbelit sikit ni, tuan-tuan nak kena perhati betul-betul perkataan tu, kan? Tapi sebab dia Muslim, menyebabkan dia tidak akan kekal dalam api neraka. Tapi persoalannya, kalau dia tak kekal, apa guna Allah Ta'ala menyebut ancaman macam ni? Itu pula persoalan dia. Ini cara para ulama berhujjah, tuan-tuan sekalian. Jadi Allah Ta'ala bila dia bagi ancaman kepada kita, mesti ada sebab. Allah Ta'ala dia tak akan ancam dengan cara yang sia-sia. Dia tak akan ancam dengan cara yang sia-sia. Tujuan bila sebut kekal dalam neraka adalah bahawa orang yang melakukan pembunuhan itu dengan sengaja telah menyebabkan dia memang kekal dalam api neraka. Jadi itu antara perkaranya yang kita perlu lihat. Jadi ancaman itu adalah ancaman yang sungguh-sungguh bahaya, tuan-tuan sekalian. Sebab itu dalam hadis Bukhari, tuan-tuan sekalian, Nabi SAW sebut dengan maksudnya satu orang mukmin akan sentiasa berada dalam kelapangan agamanya selagi mana dia tidak menumpahkan darah yang haram. Tengok, maknanya Nabi pun dia bagi peringatan yang lebih kurang sama. Jadi itu antara perkara yang perlu diperhatikan. Jadi kesimpulan daripada pendapat yang ini menunjukkan kepada kita bahawa melakukan pembunuhan menyebabkan seseorang itu mati dalam keadaan kafir, dan itu yang menyebabkan dia kekal dalam api neraka. Tapi jikalau orang ini masih ada keimanan, maka itu yang menyebabkan dia terkeluar daripada ancaman kekal dalam api neraka. Tapi tidak bermakna dia terlepas daripada azab api neraka, walaupun itu menyebabkan dia akan diazab dalam api neraka dalam tempoh yang sangat lama. Nampak tak? Maknanya perbuatan bunuh tu, dia nak ceritanya bunuh tu menyebabkan orang tu berjadi kafir. Dia lagu ni nak bagi mudah faham. Sedang hadirin mukminin, berzina ni boleh menyebabkan kafir atau tidak? Berzina ni boleh menyebabkan kafir ataupun tidak? Tak kan? Zina dia dosa besar, minal kabair, salah satu dosa besar. Dia salah satu daripada dosa besar, minal kabair. Kalau tuan-tuan mengaji Al-Kabair, kan? Kitab Al-Kabair, itu antara ya, kitab yang membicarakan tentang dosa-dosa besar. Imam Az-Zahabi, kalau saya tak silap lah, Imam Az-Zahabi, salah satunya berzina. Zina itu sendiri, tuan-tuan sekalian, dia tidak membatalkan syahadah. Tidak membatalkan syahadah. Tetapi perbuatan zina itu, silap-silap gaya, boleh menyebabkan orang yang berzina dia terbatal syahadah. Lagu tu, kan? Mencuri, minal kabair, dosa besar.
Tapi perbuatan mencuri tu, silap-silap gaya, boleh menyebabkan orang tu terbatal syahadah dia. Makan rasuah, ambil harta orang, dosa besar. Tetapi dosa besar cara rasuah ambil harta orang tadi, dia silap-silap gaya, boleh menyebabkan terbatal syahadah. Itu maksud dia. Kalau tuan-tuan tak faham, saya bagi contoh gini. Tak semayang, dosa besar, tidak membatalkan syahadah dalam mazhab Imam Syafi'i. Dosa besar tidak membatalkan syahadah, tak jadi kafir. Tiba-tiba, macam mana contoh yang kita nak bagi supaya kita faham, tinggal semayang tapi boleh menyebabkan terbatal syahadah. Sebab dia rapat sangat dengan kekufuran. Dosa besar ni dia dekat dengan kekufuran. Itu bahaya dosa besar. Contohnya, isteri kejut suami dia bangun sembahyang subuh. Abang, bangun subuh bang, subuh. Nak habis dah 6.30 dah, pukul 7 dah. Suami susah nak bangun. Isteri kejut lagi, suami ni rasa tak suka dengan perbuatan isteri dia yang kejut dia bangun subuh. Dia pun kata kat isteri dia kata tengok Cina tu tak sembahyang subuh, kaya juga. Dia kata gitu. Kan? Dia geram sangat kat bini dia duk kejut. Dia sedap tidur. Lah kali dia kata tengok Cina tu tak semayang pun boleh kaya juga. Perkataan Cina tak semayang boleh kaya juga, dia boleh menyebabkan terbatal syahadah. Sebab kita merendahkan amal ibadat Allah Ta'ala. Ibadat ni dalam keadaan macam mana sekalipun, tuan-tuan tak boleh memperlekehkan dia. Tak boleh. Tuan-tuan tak boleh. Bila orang kata kita kena rajin semayang, jangan tinggal semayang, kita kata alah, Cina tak semayang pun kaya. Kita pergi kata lagu tu kan, nada tu, intonasi memperlekehkan solat, terbatal syahadah. Na'udzubillah. Itu maksud dia. Satu dosa, asal dosa itu tidak membatalkan syahadah, tapi kadang-kadang masa buat dosa tu ada perbuatan yang manusia itu buat yang menyebabkan dia terbatal syahadah. Kadang-kadang orang berzina umpamanya, dia seronok dengan zina, maka dia memandang rendah kepada pernikahan, memandang rendah kepada hukum hakam agama dalam rumah tangga. Itu boleh membatalkan syahadah. Itu bahaya, dosa besar, tuan-tuan sekalian. Jadi itu pendapat yang keempat. Dia kata perbuatan bunuh orang tu bukan kata kekal dalam neraka, tapi semasa dia bunuh orang tu, dia punya sifat dia tadi menyebabkan dia menjadi seorang yang kafir. Itulah yang menyebabkan dia kekal dalam api neraka selama-lamanya. Pendapat yang kelima, dia kata kekal dalam api neraka itu dengan maksud iaitu duduk di sana lama, tersangat lama, tapi tidaklah bermakna kekal. Ada juga pendapat yang macam tu. Maknanya khalidina fiha, khalidan fiha, kekal kekal dalam fiha, dalam api neraka. Tapi khalidina ataupun khalidan fiha bukan dengan makna selama-lamanya. Kekal itu bukan dengan makna selama-lamanya. Makna kekal itu ialah dalam tempoh yang sangat lama. Macam mana ni, tuan tak faham ke? Okay. Ni kalau tuan-tuan terlibat dengan undang-undang, dia ada satu debate, satu perbahasan tentang apa maksud penjara seumur hidup. Apa maksud penjara seumur hidup? Tuan-tuan tengok, amalan daripada satu negara ke satu negara yang lain tak sama. Ada tempat, ada negara, bila kita sebut penjara seumur hidup, maksud dia duduk dalam penjara sampai dia mati. Seumur hidup sampai mati. Faham kan? Sampai mati, seumur hidup. Itu satu ta'rif. Penjara seumur hidup maknanya sampai mati. Satu. Bila mati baru keluar penjara. Kan? Engkau nak keluar penjara, kau kena mati dulu. Satu. Yang kedua, maksud penjara seumur hidup, tengok dia tu umur berapa. Kalau umur dia 40 tahun, dia kena penjara 40 tahun. Dipenjarakan seumur hidup dia. Faham kan?
Jadi bila umur dia 40, dia kena penjara 40 tahun, mana bila dia nak keluar kena tunggu umur 80. Itu maksud dia. Kan? Jadi kalau tuan-tuan sihat macam Tuan Mahathir, okeylah. Kan? 90 pun sihat lagi, boleh keluar, boleh jalan-jalan, boleh bergaduh dengan orang, boleh debate lagi kan. Okey. Tapi kalau tuan-tuan umur pendek, tak sampai 80 dah mati dah. Itu maksud seumur hidup. Satu lagi, penjara seumur hidup dia boleh membawa maksud penjara 25 tahun. Tengok kepada negara lah, ada yang 30 tahun dan sebagainya. Nampak tak? Jadi kalau tuan-tuan terlibat dalam perundangan, dalam sistem perundangan sebagai peguam, sebagai hakim dan sebagainya, tuan-tuan tahu bahawa satu-satu perkataan tu dia tak membawa maksud yang sama. Dia tak bawa maksud yang sama. Kan? Jadi pendapat yang kelima ni dia kata khalidan fiha, kekal dalam neraka tu bukan maksud kekal selama-lamanya. Khalidan itu maksudnya ialah duduk dalam tempoh yang sangat lama. Neraka ni tuan-tuan tak payah lama, kan? Tak payah lama, sekejap pun tak ada orang yang nak. Cuma atas dunia ni amal perbuatan tak tunjuk macam tak mau. Amal perbuatan tu dengan tak semayang, dengan zina, dengan mabuk, dengan judi, dengan bergaduh, seolah-olah tak takut kepada azab Allah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kita ni sebab kita diuji atas dunia. Kalau tengok dengan mata kepala sendiri neraka Allah Ta'ala ni macam mana, tak ada orang jahat atas dunia, kan? Tapi pasal kita ni diuji oleh Allah, neraka tu disembunyikan daripada kita. Kita tak nampak dengan mata kepala kita sendiri. Itu yang sedap, duduk tak semayang, sedap duduk minum benda mabuk, duduk pukul orang, buat naya, duduk sepak bini apa semua, corang dalam rumah tangga, pasal tak nampak dengan mata kepala neraka tu macam mana. Sidang hadirin mukminin, itu semua ujian Allah Ta'ala. Hikmah itu hanyalah Allah Ta'ala yang mengetahui kenapa dia buat macam tu. Kita adalah hanya sebagai hamba yang kita akan lalui benda ni. Hari akhirat nanti kita akan dapati janji Allah Ta'ala itu benar. Baik, sidang hadirin mukminin, pendapat yang ni adalah pendapat yang senang untuk kita faham. Pendapat ni senang untuk kita faham. Maksudnya kekal itu khalidan fiha, bukan maksudnya selama-lama dia. Bukan selama-lama, bukan abadan abada, bukan hattal abad. Tak. Maksud khalidan fiha bukan selama-lamanya. Sebab Allah Ta'ala dia tak guna perkataan khalidina fiha abada. Kan? Ayat yang lain, di tempat yang lain, dia ada abada ujung tu. Kan? Abada, bila abada tu selama-lamanya. Jadi kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi ayat yang ni Allah Ta'ala guna perkataan khalidina fiha, kekal dalamnya. Maknanya menunjukkan bahawa sangat lama tempoh berada dalam neraka. Itu pendapat yang kelima. Pendapat yang keenam, sidang hadirin mukminin, ayat ini merupakan ancaman kepada orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja. Tapi ancaman ini terpulang kepada Allah, sama ada Allah Ta'ala nak hukum atau Allah Ta'ala tak mau hukum. Faham tak? Maknanya Allah Ta'ala kata kekal dalam neraka, tapi sama ada Allah Ta'ala nak bubuh pembunuh tu kekal dalam neraka atau Allah Ta'ala tak mau bubuh pembunuh kekal dalam neraka, itu terpulang. Itu adalah kehendak, itu adalah keputusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni pun mudah kita faham. Dia gini. Kita bagi contoh yang mudah kita faham. Pelacur, tempat dia kat mana? Syurga ke neraka? Pelacur neraka lah, kan? Pelacur neraka sebab dia zina, kan? Tapi sama ada dia benar-benar masuk dalam neraka, kita tahu tak? Kita tak tahu. Kemungkinan dia masuk dalam syurga walaupun dia pelacur. Sebab ada hadis kan yang kita mengaji, pelacur itu dia bagi anjing minum. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab dia yang terkenal Kaifa Nata'amul Ma'as Sunnah, dia kata bahawa pelacur itu dia masuk syurga bukan sebab perbuatan dia yang bagi minum ke anjing tu, tapi sebab hati dia.
Orang yang bagi minum ke anjing, dia sanggup dia buka kasut, dia turun dalam lubang telaga, dia cedok air dalam telaga, dia pergi panjat balik, dia bagi dekat anjing. Itu satu orang yang mempunyai hati yang bagus, walaupun dia seorang pelacur. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi kata, dengan sebab hati dia masuk dalam syurga. Syekh Yusuf Al-Qaradawi kata, bukan dengan sebab dia bagi minum semata-mata. Sebab kalau bagi minum semata-mata dekat anjing, senang lah tuan-tuan lepas ni. Ada? Faham tak ni? Faham kan? Kalau sebab bagi minum ke anjing semata-mata boleh masuk syurga, senang, tak payah semayang. Ada tak? Tak payah semayang, zina hari-hari, judi, laga ayam, lumba, cucuk buntut siput babi dengan api, bagi siput babi lari laju, bunuh binatang apa semua. Tapi ambil satu je, bagi anjing minum, masuk syurga dah. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi kata, pelacur itu masuk dalam syurga bukan sebab semata-mata bagi anjing minum, tapi kerana hati dia bila melihat kepada anjing tadi, dia tidak sanggup melihat anjing itu kehausan, maka dia sanggup bersusah payah cedok air dalam telaga dan menggunakan bekas alas kaki dia bagi anjing itu minum. Itu maksud dia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, walaupun orang tu jahat macam mana sekalipun, tapi kalau dia orang Islam, kita kena baik sangka. Mudah-mudahan dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kes yang kena bunuh baru ni lah, kan, di Pulau Pinang. Kalau tuan-tuan ada kawan-kawan, kenalan di Penang, di Pulau Pinang, tuan-tuan tanya, dia tu macam mana? Kan? Video dia kan viral kan? Video dia viral, dia bergaduh dengan JPJ. Tuan-tuan tengok dia tu macam mana? Macam Samseng tak? Macam Samseng kan? Tapi boleh tak kita buruk sangka kan, dia ni masuk neraka? Boleh kata gitu? Tak boleh. Dia orang Muslim, dia saudara seagama kita doakan kebaikan untuk dia. Cuma apa yang berlaku kepada dia, hendaklah kita ambil pengajaran. Hendaklah kita ambil pengajaran. Apa pengajaran dia? Kita mengaji selama ni, tuan-tuan nampak tak? Benda yang Nabi kata betul. Benda yang Nabi kata semuanya betul, tak ada yang tak betul, tuan-tuan sekalian. Cuba tuan-tuan tengok, dia kena bunuh pukul apa? 3 pagi. Mengikut satu maklumat, wallahu a'lam, mengikut satu maklumat, dia baru keluar daripada pusat hiburan pukul 3 pagi. Bila kita tengok benda tu berlaku kepada dia, apa pengajaran untuk kita? Benar apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang benar? Apa yang betulnya Nabi? Iaitu Nabi mengajar kepada kita sebagai umatnya, lepas isyak tak ada dah bersembang-sembang kosong, tak ada dah. Betul tak? Ke tuan-tuan kat sini belum sampai tajuk tu lagi? Ustaz, susah nak cakap benda lagu tu sebab lepas nak tengok bola pula kat kedai mamak apa kan. Ini masalah orang kita. Kalau kita betul-betul ikut sunnah Nabi, selamat tuan-tuan sekalian. Pasal apa selamat? Kita takkan pergi buang masa berpeleseran, apa semua, berhibur, pergi pergi masuk disco dan karaoke dan semua. Tak ada dah. Pasal kita mengaji, Nabi tak suka lepas isyak kita berbual-bual kosong. Tak suka dah. Habis-habis tuan-tuan bawa keluar keluarga pergi minum, makan apa semua, balik rumah. Kan? Itu je. Macam malam ni, habis-habis kuliah apa kita semayang isyak, siapa rasa dahaga lapar, kita pergi makan, selesaikan tugas kita, sembang sikit-sikit, balik. Ni sembang sampai ke 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi balik ke rumah. Itu tak disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baik lepas habis isyak, kan, dia akan bersegera pulang ke rumah dia. Dia tidak akan ketuk pintu rumah mengganggu isteri di rumah selepas masuk waktu isyak. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali tuan-tuan ada keperluan, hak tu lain lah. Tuan-tuan jadi doktor, kerja memang tengah malam tu kerja cerita lain. Tuan-tuan kerja kilang, tuan-tuan kerja sebagai polis, sebagai tentera, balik pukul 3 pagi, 4 pagi, yang tu cerita lain. Yang kita cakap ni orang yang
Tak ada apa-apa, dia saja buang masa. Yang tu yang dilarang oleh Nabi. Kita tengok macam mana Nabi ajar kepada kita, mas, bila senja sahaja tutup pintu, kan? Tutup bekas-bekas makanan. Tuan-tuan belajar sains pun tuan-tuan tahu, bila tak tutup bekas makanan, binatang tak berapa elok masuk. Dengan penyakit kencing, tikus, apa semua, macam-macam masalah. Maka sebab itu kita dapati apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sangat-sangat cantik untuk kesejahteraan kita di dunia maupun di hari akhirat. Kemudian muslimin muslimat sekalian, kita dapati bahawa daripada peristiwa yang macam ni, benarlah dalam agama kita diajar supaya menjadi seorang yang pemaaf. Jadi orang yang pemaaf itu lebih baik. Kalau orang buat jahat kepada kita, boleh tak kita balas? Boleh tak kita balas? Boleh. Boleh tak? Boleh. Dalil dia kisos, kan? Dalil dia kisos. Mana kalau orang tu dia tumbuk kita, kita boleh tumbuk dia balik. Memang diberikan kebenaran dalam agama. Faman ufiya lahu, tapi dia ada satu ruang yang agama bagi kepada kita, dan ruang itu lebih baik, iaitu memaafkan orang yang buat benda tak baik kepada kita. Tuan-tuan nak tahu kes macam ni, jadi contoh yang paling baik. Ataupun kalau tuan-tuan tak nampak, tuan-tuan tak faham, saya bagi contoh mudah aja. Tuan-tuan duduk atas jalan, tuan-tuan duduk atas jalan, kan? Ni cuti raya Cina kan. Hari tu saya balik dah dekat Kelantan, balik Bukit Barak ni dah balik dah. Panjanglah queue. Daripada Penang nak sampai ke apa? Bukit Bunga tu. Tu dia kereta. Kan? Punyalah panjang. Cuba tuan-tuan bayang, dengan duk panjang queue tu, tiba-tiba ada kereta lain pergi himpit kita ke depan. Tuan-tuan nak buat apa? Woi, lagu tu ke? Ataupun tuan-tuan nak horn, pom-pom-pom tekan horn, kan? Yang kawan tu pula dia angkat jari pula kat kita, kan? Dia angkat jari pula, atau dia angkat penumbuk gitu kat kita. Dia yang salah, dia angkat penumbuk kat kita. Kita pun angkat penumbuk balik kat dia. Puas hati tak? Puas hati. Tapi kalau kena something, tuan-tuan sekalian, apa nak kata? Kalau dia tu something, dia stop kata, dia keluar, dia bagi sebiji atas muka kita. Kan? Agama mengajar kepada kita bahawa boleh kita balas, bukan tak boleh. Boleh kita balas. Dia angkat penumbuk, kita angkat penumbuk juga boleh, bukan tak boleh. Kita tidak jahat dan dia angkat penumbuk dulu, aku angkat penumbuk juga. Tapi agama mengajar kepada kita memaafkan. Baik. Pasal apa tuan-tuan? Lagu ni kena something, tak kena something, dia tak kira kita lebay ke kita apa. Dia stop kata, dia keluar kata, engkau angkat penumbuk kat aku. Kita kata kat dia, dah engkau angkat dulu. Dia pun bagi bagi kat kita. Tak pasal-pasal. Kan? Sebab tu agama kata, kalau kita boleh tahan, kalau kita boleh kontrol diri kita, kita maafkan kejahatan dia, itu lebih baik. Dia potong kita, kita pun astaghfirullah. Astaghfirullah. Sabar je lah. Ataupun bila dia potong kita, kita honor, kita honor. Dia pun angkat tangan, dia angkat tumbuk, nak penumbuk. Kita pun astaghfirullah. Dapat pahala yang besar, satu. Yang kedua, kalau dia orang jahat, kita terselamat daripada kejahatan dia. Macam kes bunuh, tuan-tuan sekalian. Kita pun tak tahu. Dia, padahal dalam Facebook dia dah tunjuk dah bahawa dia kemungkinan akan dibunuh dengan cara ditembak dalam kereta. Dia dah sebut, dia dah update dalam Facebook dia. Kalau tuan-tuan tengok Facebook dia tu kan, mangsa tu, dia dah update. Mana dia tahu bahawa dia ada ancaman-ancaman. Tapi dia tahu tak orang nak bunuh dia bila? Dia tak tahu. Mungkin dia ada pistol, kan? Sebab sebelum itu pun dia memang ada pistol, dan pernah jadi kes, tuan-tuan sekalian. Tetapi kita sebagai manusia, kita tak tahu orang nak bunuh kita bila, kita tak tahu. Dan orang yang nak bunuh kita, dia akan pastikan kita tak bersedia. Dia tak akan keluarkan pistol. Engkau keluar pistol engkau, aku keluar pistol aku.
Macam cerita cowboy zaman dulu, ingat tak? Apa cerita High Chaparral ke apa? Dia pusing tu, langkah 1, 2, 3, pusing balik. Aku tembak, engkau tembak aku. Tak ada, itu cerita zaman dulu. Zaman England lawan Scotland. Tuan-tuan tengok cerita England lawan Scotland zaman dulu. Berbaris tentera panjang lagu tu, bagi hak belah ni tembak dulu. Tembak. Habis mati berapa orang belah sini. Lepas belah ni tembak pula. Yang belah sana tahan. Lepas tu mati. Itu perang zaman dulu. Itu perang paling gentleman sekali. Paling sporting. Zaman sekarang tak ada. Aku tunggu engkau leka, engkau apa ni cuai, masa itulah aku tembak engkau. Jadi agama mengajar kepada kita, kalau boleh kita maafkan kejahatan orang tu lebih baik. Banyak pahala dia. Memanglah orang nampak engkau ni penakut, dia kata. Dah, engkau tak berani nak lawan aku. Biarlah tuan-tuan sekalian, sebab yang penting hari akhirat kita dapat syurga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita berhenti pukul 9? Atau Imam suruh pukul 10? Jadi muslimat sekalian, saya percaya setakat itulah kemampuan saya pada malam ni. Tapi saya nak buka peluang untuk tuan-tuan 1-2 soalan kalau ada. Kalau tak ada, kita buat kesimpulan dan kita tutup kuliah maghrib kita pada malam ni. Ya. Yeah. Okey. Soalan dia, kesalahan bunuh orang yang beriman kemudian dia sempat bertaubat nasuha. Muslimin muslimat sekalian, sebagaimana yang kita belajar sebelum ini, hadis berkenaan dengan satu orang zaman Bani Israel. Kan, zaman Bani Israel dia bunuh 99 sehingga dia cukupkan jadi 100 kan. Yang tu pun dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bagaimana Allah taala ini dengan sifat yang maha pengampun. Jadi jawapan dia, siapa yang bertaubat dengan taubat nasuha, maka itu adalah antara penyebab yang akan menyebabkan Allah Ta'ala terima taubat dia dan dia terselamat daripada api neraka Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Boleh? Ya. Kita bunuh orang kafir, kita masuk syurga. Kita boleh masuk syurga. Baik, tuan-tuan sekalian, wallahu a'lam, membunuh orang kafir ini dia terbahagi kepada dua, sekurang-kurangnya terbahagi kepada dua. Yang pertamanya, membunuh orang kafir yang dibenarkan dalam agama. Itu kita panggil kafir harbi. Kafir yang dia buat satu perbuatan yang menghalalkan darah dia. Itu hukum dia adalah harus, boleh kita bunuh dia. Contohnya kafir yang menyakiti orang Islam. Contohnya dia memerangi orang Islam, ataupun dia menghina Allah dan Rasul umpamanya. Itu menyebabkan kafir tadi halal darah dia. Mana halal, maka harus dibolehkan kita bunuh dia. Sebab apa? Sebab dia telah buat satu perbuatan yang menyebabkan nama dia kafir harbi. Harbi ni, kafir harbi makna kafir yang memerangi orang Islam. Memerangi orang Islam tu dia ada banyak makna lah. Contohnya dia berperang, kan? Dia jadi tentera. Katalah Palestin, kita orang Palestin, kita berlawan dengan Yahudi. Yahudi jajah tanah kita, kan? Mana dia kafir harbi. Itu satu. Ataupun macam kes yang Denmark, yang Belanda dan sebagainya, yang mana ada orang kafir yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lukis gambar kartun, dia hina Nabi kita. Maka kafir dia itu kafir harbi. Yang tu bukan sahaja diharuskan, bukan sahaja boleh bunuh, tapi ada ketikanya bunuh macam tu dapat pahala. Sebab dia menghina Allah dan Rasul. Itu satu. Yang kedua, yang kita panggil sebagai kafir zimmi, ataupun kafir yang kita ada perjanjian dengan dia, yang dilindungi darah dia, yang tu haram kita bunuh.
Malah orang Islam yang bunuh kafir yang diharamkan untuk dibunuh dijanjikan neraka azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh macam kita sekarang lah kan, kita duduk berjiran dalam negara kita, dalam negeri kita ada orang-orang bukan Islam yang hidup bersama dengan kita. Tanpa sebab yang dibenarkan dalam agama, kita pergi bunuh dia. Kan? Bergaduh pasal apa? Bergaduh pasal tanah contohnya. Bergaduh pasal kereta parking dan sebagainya. Kita pun bunuh dia. Maka itu berdosa. Dan dosa itu membawa kepada azab Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Jadi jawapan saya bergantung kepada dua kategori tadi. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Semaya suku atau semaya belakang itu dia kata sedangkan dia kata dia tu jahil dia kata jahil dia tak jawab gitu. Okey. Ni soalan ni memang popular, memang popular tuan-tuan sekalian. Soalan dia, kita suruh dia semayang, kita suruh dia semayang, dia kata semayang buat apa? Semayang buat serupa ke orang semayang apa? Jahat jugalah. Lagu tu lah lebih kurang ni. Dia sama macam tuan-tuan ingat dulu kes suruh pakai tudung kan, suruh pakai tudung. Dia kata pakai tudung buat apa? Dia kata orang pakai tudung pun masuk neraka pun ramai, ataupun orang pakai tudung pun perangai jahat juga, ataupun orang pakai purdah pun duk pergi mencuri juga. Dia percakapan macam tu, tuan-tuan kena faham, percakapan macam tu boleh membatalkan syahadah, tapi kita tak boleh mengkafirkan dia. Nampak tak? Kita tak boleh mengkafirkan dia, tapi percakapan itu percakapan yang memperlekehkan ajaran agama dan boleh membatalkan syahadah, tapi kita tak boleh hukum dia sebagai kafir. Pasal apa tuan-tuan? Sebab kita kena melalui proses perbicaraan. Maknanya kena ada orang yang berkeahlian dalam bidang fiqh, dalam bidang syariah untuk siasat dia tu kenapa dia cakap macam tu. Sebab apa? Sebab bila kita nak kafir, nak sabitkan kekafiran seseorang, kita kena confirm perkataan dia tu makna apa. Jadi bila kita siasat, tengok-tengok macam Tuan Haji katalah, dia jahil kan, dia jahil, maka percakapan yang keluar yang kalau pada zahirnya membatalkan syahadah, tapi dia bercakap dalam keadaan dia jahil, itu dimaafkan. Itu dimaafkan, tapi dia tetap berdosa. Dia tetap berdosa, tapi dimaafkan dari sudut tidak terbatal syahadah dia. Tuan-tuan faham kan? Dia contoh ginilah. Tuan-tuan pakai tangkal. Pakai tangkal. Tahu tangkal? Tahu kan? Tangkal ni banyak jenis. Ada yang pakai dekat badan, ada yang pakai kat dinding apa semua kan. Saya pernah tengok tuan-tuan, ada ahli keluarga saya, dia letak apa ni tulisan kan, tulisan tu dengan ada rajah segitiga. Rajah segitiga. Fatwa, dalam fatwa termasuk di Malaysia pun, kalau tuan-tuan menggunakan tangkal Al-Quran tapi bergambar rajah, faham tak? Tangkal Al-Quran, Al-Quran tu elok dah, okey lah, walaupun ada khilaf dalam masalah tangkal, tapi Quran bergambar rajah, tuan-tuan jadikan sebagai tangkal, gambar rajah segitiga ke apa tu, tapi ada ayat Quran yang itu disebut sebagai perbuatan yang boleh menyebabkan syirik. Jangan ada benda lagu tu. Maka kita pun siasat, pasal apa kau pakai tangkal macam ni, pakai gambar macam ni apa semua. Oh, tengok-tengok rupa dia jahil, maka dimaafkan bagi dia. Tapi kejahilan dia kerana dia tak mengaji, yang tu berdosa. Nampak tak? Sebab benda ni benda fardu ain, benda asas yang kita kena tahu. Jadi dia berdosa dari sudut dia tak mengaji, tapi dia dimaafkan dari sudut dia tak jadi kafir kerana kejahilan dia. Faham kan? Itu dia. Jadi jawapan saya ialah kena siasat dahulu, dan hendaklah pihak yang berkepakaran, orang yang ada autoriti, pihak berkuasa agama yang akan tentukan dia bercakap tu jahil ke atau dia dalam keadaan penuh kesedaran. Kalau dia penuh kesedaran, dia pertahankan, dan kita kata percakapan kau tu menghina ajaran Islam, dia kata memang macam tu. Kalau dia pertahankan juga, maka itu yang menyebabkan dia terbatal syahadah. Wallahu a'lam. Okey.
Ada soalan lain? Ya. Yeah. IS, Islamic State. Dalam media sosial kita baca yang mana IS ni dia bongkok anti-Islam untuk value Islam. Tapi kita tengok dia sendiri yang bunuh Islam di Syria. Wallahu alam. IS ni nak jawab kena hati-hati, video ada ni. Kan? Bukan saja sebab video, tapi malam ni pun polis pun ada kan, kemungkinan lah. Jadi nak cakap pun nak kena hati-hati. Tuan-tuan sekalian, tapi jawapan saya tak berubah. Saya bukan nak bohong, saya nak bohong tuan-tuan, tak. Saya cakap benda fakta, dan inilah memang jawapan saya secara ikhlas. Ada polis ke, tak ada polis ke, ada video ke, tak ada video, ini jawapan saya. Tuan-tuan, nombor satu tuan-tuan kena ingat bahawa IS ini, kita nak kata dia jahat ataupun tidak, kita kena ada bukti. Kita kena ada bukti. Zaman kita sekarang adalah satu zaman yang penuh dengan manipulasi. Penuh dengan manipulasi, penuh dengan lakonan dan sebagainya. Saya cuba mendapatkan maklumat daripada rakan-rakan kita yang pergi ke Syria, yang pergi ke Palestin, yang pergi ke negara-negara luar, yang ada akses dengan maklumat yang lebih baik tentang IS. Jadi kesimpulan saya macam ni, tuan-tuan. Kesimpulan saya macam ni. IS ini, dalam IS tu sendiri ada pelbagai jenis golongan manusia. Dalam IS tu ada pelbagai jenis manusia. Ada orang baik, ada orang jahat. Orang jahat yang ada dalam IS terdiri daripada Mossad, CIA dan sebagainya, termasuk daripada cawangan khas perisikan Syria dan sebagainya. Yang masuk dalam IS. Dalam IS juga ada mujahidin, ada pejuang Islam yang ikhlas. Yang ni yang teraniaya. Orang Islam yang join IS tapi dengan niat ikhlas, dengan cara yang betul, dia teraniaya. Sebab dalam IS itu dia ada Mossadnya, dia ada CIA, dia ada ejen-ejen kufar, musuh-musuh Islam dalam tu. Baik, tuan akan tanya, pasal apa pula orang kafir masuk dalam tu, musuh Islam masuk dalam tu? Tuan-tuan sekalian, IS nama dia adalah Islamic State, negara Islam. Macam mana cara nak jauhkan orang Islam daripada jihad? Macam mana cara nak jauhkan orang Islam daripada jihad? Caranya lah IS. Tunjuk video IS bunuh orang Islam. Tunjuk video IS bunuh kanak-kanak. Tunjuk video IS bunuh kaum wanita. Akhirnya orang Islam takut nak tolong mujahidin, walaupun mujahidin tu bukan IS. Dah jadi takut dah. Kita tengok sekarang, yang jahat siapa dia? IS. Syria jahat tak? Senyap sunyi, tak ada cerita Syria, tak ada. Rusia bom Syria. Rusia bom Syria. Perancis bom Syria. Amerika bom Syria. Jahat tak dia orang? Tak ada. Tak ada berita. Orang Islam di Syria keluar beramai-ramai. Sekarang ni Eropah dalam keadaan malapetaka sebab kebanjiran pendatang Syria yang begitu ramai. Cuba tuan-tuan tengok dalam berita, begitu ramai rakyat Syria yang keluar. Agak-agak tuan-tuan, apa yang berlaku di Syria? Agak-agak tuan-tuan, apa yang berlaku di Syria? Kita teruk, kita 2.6 bilion, kita tak keluar lagi tuan-tuan. Betul tak? Tak keluar lagi. 2.6 bilion teruk dah, tapi tak keluar lagi. Tapi apa yang menyebabkan satu rakyat kepada satu negara sebegitu ramai, puluh ribu, ratus ribu, sehingga ada satu kajian kata jutaan keluar? Sampai sekarang ni Eropah bergaduh satu sama lain. Pasal apa? Macam mana kita nak handle ni? Begitu ramai yang keluar. Cuba tuan-tuan bayang berapa ramai yang lemas tengah laut tu. Dia keluar, dia tak kira dia asal boleh keluar je daripada Syria. Cuba tuan-tuan bayang apa jadi pada Syria. Tuan-tuan tengok Google, kita buka Google tengok apa yang dah jadi pada Syria. Hilang cerita kejahatan Syria dan kejahatan negara luar yang mengebom Syria, tapi yang jahatnya IS. Tuan-tuan nampak tak? Permainan barat. Dia wujudkan nama IS, kita pun takut, nak cakap pasal jihad pun takut, apatah lagi nak bagi wang dan sebagainya. Akhirnya orang Islam back off, semua berundur, tak mau tolong. Akhirnya
negara barat, musuh-musuh Islam sewenang-wenangnya bunuh saudara seagama kita di Syria. Barat dia belajar, tuan-tuan. Dia belajar. Sebab tu dia buat AMLA, Anti Money Laundering Act. Akta Akta pencegahan pengubahan wang haram. Anti Money Laundering Act, iaitu satu akta yang kononnya mencegah pengubahan wang haram. Dia tak mau bagi di halal. Tapi sebenarnya Anti Money Laundering Act initiated datang daripada Amerika, nak antara lain ialah counter terrorism mengikut istilah dan definisi Amerika. Dengan Anti Money Laundering Act, kita tak boleh bagi bantuan kepada pejuang Islam di Fatani. Dengan Anti Money Laundering Act, kita tak boleh tolong orang Islam di selatan Mindanao. Dengan counter terrorism, kita tak boleh tolong orang Islam di Hamas di Palestin dan sebagainya. Nampak tak? Sebab mereka belajar di Afghanistan kalah, jatuhnya Rusia kerana orang Islam bersatu untuk menjatuhkan Rusia. Jadi macam mana cara? Jauhkan orang Islam daripada jihad. Itu cara dia. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya, kesimpulan saya, IS, tuan-tuan kena hati-hati. Nak kata dia jahat, tengok tempat. Memang jahat. Jahat tu bukan orang Islam dalam IS yang jahat dah. Yang jahat dalam IS ialah ni, pelakon-pelakon yang terdiri daripada Mossad, ejen-ejen Israel, musuh-musuh Islam yang masuk dalam IS. Dia berlakon, dia nak tunjuk jahatnya mujahidin. Itu yang kita kata jahat. Tapi dalam IS, kalau ada orang Islam yang diperdayakan, yang ditipu, yang tu bukan jahat. Yang tu bukan orang jahat. Dia diperdayakan sehingga dia masuk dalam IS, dia disuruh bunuh orang Islam, dia diperdayakan. Yang tu dia bukan jahat, dia terkeliru. Keliru ni bukan kita je, tuan-tuan. Sahabat Nabi pun pernah bunuh dengan cara terkeliru. Adakah sahabat Nabi jahat kerana dia bunuh dengan cara terkeliru? IS boleh bercakap sejam lagi. Jadi muslimat sekalian, jawapan saya, IS ada yang jahat, ada yang baik. Tapi tuan-tuan kena hati-hati sebab POTA sekarang ni, dan beberapa undang-undang akta yang baru diluluskan menjadikan bahawa kalau tuan-tuan download, tahu download? Tuan-tuan download gambar atau video pasal IS, tuan-tuan boleh ditangkap dan didakwa di mahkamah. Download gambar je. Jadi kalau ada tuan-tuan duduk dalam grup WhatsApp ke Telegram ke yang tuan-tuan tak kenal, tiba-tiba ada orang pancing tuan-tuan dengan tunjuk video gambar IS, hati-hati. Nak cakap pasal benda-benda lagu ni, bercakap hanya dengan orang yang kita kenali sahaja. Jangan bercakap dengan orang yang tidak dikenali, sebab download gambar pun sudah dikira sebagai salah dalam undang-undang yang terbaru. Wallahu alam. Cukup ke, Tuan Imam? Cukup lah. Jadi mudah-mudahan sidang hadirin mukminin ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doa kita sepanjang masa supaya kita dibangkitkan bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, dan kita akan ditentukan oleh Allah taala untuk menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling hampir dengan Arasy Ar-Rahman. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.